Ada orang bertanya pasal uh, kita punya sistem model sistem kita ni, adakah dia selari dengan ajaran Islam? Kan dah masuk bab agama lah, tak apalah. Okey. Adakah selari dengan ajaran agama? Maksudnya adakah dia syar'i? Okey, adakah dia ikut ajaran agama tu? So cara kasarnya, adakah dia halal? Adakah dia halal business model live good itu? Kerana business model ini adalah pertama kali dicipta. Tidak ada syarikat sebelum ini buat business model seperti ini. Okay, tidak ada syarikat. Live Good is the first membuat business model seperti ini di dunia. Okay. So itu kita panggil dia dia pecahkan amalan stereotip dalam bisnes MLM. Okay. So kita tidak menggunakan cara tradisional. Kita pembuka jalan. Kita adalah pencetus kepada satu model baru. Nah kan, jadi adalah orang yang bertanya soalan macam tu. Oh, ni boleh ke ni? Kan? Okay, orang Islam boleh ke follow macam ni? Okay, so dengarkan macam mana Sifu respon. Macam mana Sifu respon kalau orang tanya seperti itu. Ada pula dia guna pula ayat-ayat daripada orang-orang yang boleh katakan ada agama lah. Okay, guna ayat-ayat yang ayat-ayat tu tidak kena kepada live good. Okay. Jadi tuan-tuan, bila merujuk kepada ayat-ayat maksudnya statement, kenyataan. Bila tuan-tuan tengok pada kenyataan sebagai peraturan dia. Okay. Lawyer akan ajar tuan-tuan tu. Okay, macam mana lawyer peguam itu dia menggunakan statement. Statement itu dia mesti melihat kepada konteks. Okay. Mesti melihat kepada konteks statement itu dibuat. Tidak boleh dia merujuk kepada umum, tuan-tuan. Okay. Tidak boleh merujuk kepada umum. Kalau umum, it's wrong to do that. Salah. Dia mesti ikut kepada konteks. Apa konteks dia? Kenyataan itu merujuk kepada konteks apa? Ya, jadi perlu melihat kepada konteksnya. Okay. Tidak boleh sapu rata. Kalau sapu rata itu dah salah dari segi undang-undang. Macam tu. Okay. Understand that. Kalau ada kenyataan, tuan-tuan tengok ada statement, look at the context. What is the context? Okay, sama juga kan. Hari ini ada orang tunjukkan Sifu something, kenyataan. Kan? Jadi Sifu kata ikut Zoom meeting, Sifu respon. Sifu akan jawab soalan tu. So ini sebagai pelajaran tuan-tuan, kalau tuan-tuan mendapat soalan-soalan begitu, you know how to respond. Okay, pertama tuan-tuan tuan-tuan kena belajar beberapa terma. Supaya tuan-tuan boleh menggunakan terma-terma itu dan boleh faham bila orang menggunakan terma itu apa maksud dia. Now, dia ada terma seperti perniagaan. Okay, what is perniagaan? Apa makna perniagaan tu? Okay, so dalam Islam, Sifu ni bukan ustaz, tapi bolehlah menyampaikan. Perniagaan ini dari segi Islam dia bersifat halal. Okay. Kita dibenarkan, maka dianjurkan untuk berniaga. Itu ajaran agama Islam. Ya, kalau tuan-tuan nak tahu, ya. Perniagaan ialah halal.
Okay. Halal. Okay. Yang diharamkan ialah riba. Riba itu diharamkan ataupun interest. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Riba itu tidak dibenarkan. Okay, so this one is not allowed. Okay. Now, ada juga istilah lain yang dipanggil skim piramid. Skim piramid, agama tak benarkan, negara pun tidak benarkan. Okay. Agama tidak benarkan, negara kita pun, undang-undang negara pun tidak benarkan. Okay. This is forbidden. Dilarang, tidak boleh. Skim piramid. Atau ada orang kata skim cepat kaya. Okay, skim cepat kaya. Ada yang panggil juga skim headhunting. Skim headhunting. Headhunting itu pemburu kepala tu. Pemburu kepala tu. Okay, ada yang panggil juga skim Pak Mantelo. Skim Pak Mantelo. Okay, ada beberapa nama lah. Macam-macam nama lah. Jadi semua ni tuan-tuan kena understand what it means. Tuan-tuan kena tahu tu apa maknanya tu kan. Kebanyakan orang dia tidak tahu makna tu kan. Kan ada orang tanya, Sifu, ini program piramid ke Sifu? Macam piramidnya ni kan. Macam piramid aku tengok ni Sifu. Cuba tanya dia balik. Apa maksud engkau yang program piramid tu? Engkau tanya aku pasal program piramid. Engkau faham tak apa tu program piramid? Cuba engkau explain kat aku. Kan? Engkau tuduh Live Good ni skim piramid kan? Cuba engkau explain kat aku. Apa maksudnya tu? Okay? Orang yang kata begitu tuan, kalau dia kata Live Good ni skim piramid, 100% that person doesn't know the meaning of skim pyramid. 100% dia tidak tahu. Okay, sebab dia tidak tahu lah, itu dia cakap begitu. Dia tidak tahu makna skim pyramid, apa tu skim pyramid kan. So tonight you learn about this thing. Okay? Sebab tuan-tuan akan berjumpa dengan ramai orang yang akan menggunakan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi mereka sendiri tidak tahu maksudnya itu. Perniagaan. Kita kata jual beli. Dia jual beli. So jual beli itu halal. Riba itu haram. Macam interest kan. Interest bank apa tu, itu dilarang. Kalau kita pinjamkan orang, kita minta dia bayar lebih, itu dah jadi interest. Riba tu. Okay. But jual beli is halal. So penjual ada produk atau kalau bukan produk, dia ada mungkin servis. Yang dijual itu tuan-tuan boleh jadi produk, berbentuk produk. Sama ada produk itu fizikal ataupun digital. Sekarang ni zaman sekarang tuan-tuan, produk kita boleh berbentuk digital. Produk juga tu. Produk juga. But dia dalam bentuk digital. Atau servis. Servis ini ialah perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan gunting rambut. Itu bukan produk kan? Bukan produk tu. Tapi kita pergi ke kedai gunting rambut, jumpa gunting tukang gunting tu,
Okay, saya kata, okay, tolong potong rambut saya. Kan, potong rambut saya biar nampak handsome sikit. Jadi tukang gunting pun potong. Dan lepas potong kita bayar. Bayar kenapa bayar? Sebab perkhidmatan dia. Dia berikan perkhidmatan gunting rambut kita tu, tuan-tuan. Okay, jadi ada jual beli di situ dari segi perkhidmatan. That's why you pay. Sebab itu tuan-tuan bayar kan. Sama juga produk. Kalau kita pergi ke kedai, kita beli beras, beli tepung, beli gula, kan itu dapat barang. Di kaunter kita bayar sesuai dengan harganya. Maka jadilah jual beli di situ. So maksudnya apa tu? Maksudnya di sini ada pertukaran value. Pertukaran nilai. Perniagaan ialah pertukaran nilai. Kita bertukar nilai. Aku ambil barang kau, aku bagi duit kat kau. Duit itu ada nilai dia, tuan-tuan. Sebab itu dipanggil RM10, RM20, RM500, RM200 kan ada nilai tu. Beras itu ada nilainya, tuan-tuan. Ada manfaatnya. Ada nilainya, maksudnya manfaat dia. Kita makan beras, kita kenyang. Okay. Jadi ada nilai kenyang bila makan beras tu. Jadi kita bayar nilai itu. Nilai untuk makan beras kenyang, kita kenyang itu kita bayar dengan nilai duit. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh penjual itu. Jadi tuan-tuan tengok harga, okeylah. Harga ni sesuai lah. Aku belilah. Okay. Jadi berlakulah jual beli di situ. Ini halal. Right? So pertukaran nilai. Jadi pertukaran nilai itu untuk jadi perniagaan, dia mesti sesuai produk, nilai produk ataupun nilai servis perkhidmatan. Nilai servis itu mesti sesuai dengan nilai wang. Dia mesti ngam, barulah jadi jual beli. Okay, aku bayar ni nilainya ini, aku dapat manfaatnya nilainya ini. So equal value, nilainya sama. Now, bagaimana kalau berlaku transaksi? Transaksinya ialah nilai yang kita dapat kurang. Okay. Nilai yang kita dapat daripada produk ataupun perkhidmatan itu kurang. Sedangkan kita bayar nilai wang lebih tinggi. Nilai wangnya tinggi, nilai produknya rendah. Tidak sama taraf, tidak sama nilai. So you are paying more. Tuan-tuan lebih bayar lebih daripada nilai yang aku dapat. Contoh. CA ini dia jual kopi XYZ. Dia jual kopi. Ada produk kopi. Okay. Tapi kopi itu kalau kita lihat dari segi bahan-bahannya. Bahan-bahan dalam kopi itu. Kan kuantitinya. Kan bilangan secetnya berapa gramnya. Kalau kita lihat itu. Kalau kita nilaikan dia dengan nilai pasaran. Dia berharga RM10.
Sekotak kopi itu kalau kita nilai dia punya ingredient dan dia punya beratnya berapa gram, totalnya itu. Kalau kita nilai harga pasaran itu around RM10. Kita boleh nilai itu kan. Okay. Ikut ingredient dia punya berat semua tu. But si A ini dia jual dengan harga RM100. Dia jual dengan harga RM100. Jadi nilai barang itu, nilai kopi ini sebenarnya RM10. Sepatutnya dijual dengan harga RM10. Sebab dia punya nilai bahan itu begitu. Tetapi this guy atau this company, contoh ada company A ni, syarikat A ni, dia jual jenama dia tu, jenama XYZ ni, kopi ni, dengan harga RM100. Now dari segi agama ini sudah menzalimi, zalim. Company A ini adalah company yang maha zalim. Kan? Zalim sungguh. Okay? Sebab dia dah menganiaya manusia yang membeli kopi itu. Okay? Kerana kopi itu sepatutnya harga RM10 je. Dan kenapa dia jual sampai RM100 tu? Okay? So this is what we call scheme pyramid. Ini dipanggil skim cepat kaya. Ini dipanggil skim Pak Mantelo. Atau apa-apalah, get rich quick scheme ke apa. Inilah dia, tuan-tuan. Do you understand? Do you understand the meaning of skim cepat kaya, skim piramid, skim Pak Mantelo? Benda-benda inilah. So di pasaran, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan bertahun-tahun lamanya, orang jual kopi, Pak Belalang jual kopi macam-macam jenama. Ada yang harga RM150, ada harga RM300 yang tidak masuk akal punya harga. Kalau dikaji dia punya ingredient, harga tu RM10 je. Okay, jadi program itu dipanggil program skim cepat kaya. Okay, program piramid. Program Pak Mantelo. Because that program adalah satu program yang zalim kepada pengguna. Okay. Jadi dari segi agama tidak boleh buat begitu. Dari segi hukum kerajaan kita pun tidak boleh buat begitu. Okay. Why? Because you are selling duit ini lebih besar daripada produk itu. Nilai produk dengan nilai duit jauh bezanya. Jauh beza. People are paying terlalu besar for that nilai yang sedikit. Simple je, tuan-tuan. Nak tahu program itu skim cepat kaya ke bukan cepat kaya ke, simple je dia punya cara. Tengok berapa kena bayar dan tengok apa benda yang kau dapat. Simple je. Apa benda yang kau dapat? Berapa kau bayar? Cuba nilaikan. Cuba nilaikan. Yang kau bayar tu lebih besar daripada nilai yang kau dapat kau. Kalau besar yang kau bayar, nilainya kecil. Simple lah, tu skim cepat kaya lah tu. Okay, sebab apa? Ramai manusia akan rugi, tuan-tuan. Ramai manusia akan rugi. Okay, orang join di peringkat awal kerana apa? Dia nak dapat bonus. Oh, dapat sponsor satu orang dapat RM100. Sponsor satu orang RM100 sebab kopinya mahal.
Tapi lama-lama nanti orang tidak lagi sponsor. Tidak sponsor. Kenapa? Sebab ramai orang yang dapat kopi, dia kata, apa kopi ni? Kan? Macam kopi jenama biasa, aku boleh beli RM10 je. Okay, last dia akan stop. The business will stop. Okay, so understand that. Okay, benda-benda yang pertukaran nilainya tidak sama, that benda yang tuan-tuan kena jauhi. Okay, jangan buat bisnes seperti itu. Now, kalau terbalik macam mana? Macam mana kalau terbalik? Kalau terbalik, tuan-tuan, nilai produk atau nilai perkhidmatan lebih tinggi, ini tanda tinggi ni, daripada nilai wang yang kita bayar. Nilai wang yang kita bayar. Maksudnya kita bayar sikit je. Kita bayar sikit, tapi kita dapat nilai yang besar daripada produk atau perkhidmatan. Contoh. Tukang gunting. Biasanya kalau di pasaran, contohlah, kalau di pasaran gunting biasa tu, mungkin RM10. RM10. Kan? Jadi itu kalau RM10, okeylah, itu nilai pasaran sekarang. Nilai pasaran sekarang gunting rambut RM10. Okay, tapi si Pak Ali tu, Pak Ali kata, tempat aku ni RM8 je. Tempat aku ni gunting sama guntingnya sama, tapi aku charge cuma RM8. Okay, jadi nilai yang tuan-tuan dapat gunting rambut, tapi yang tuan-tuan bayar cuma RM8. Kalau biasa orang bayar RM10. Okay, jadi kalau RM10 itu sama, nilai gunting dengan RM10 itu sama nilai. Tapi orang ni dia charge lebih murah. Okay, jadi dia tanda inilah, tuan-tuan. So ini yang dipanggil bisnes yang bagus, kerana tuan-tuan charge murah. This is perniagaan yang bagus. Ini perniagaan lah, tuan-tuan. Kerana you charging nilai yang lebih kecil daripada nilai yang orang dapat. Yang tidak boleh ialah yang begini. Engkau charge lebih mahal daripada nilai yang orang dapat. Itu tidak boleh. Tapi kalau yang ini bagus. Kan larislah tuan-tuan punya perkhidmatan tu. Kan orang seronok lah. Baik aku bayar murah aja. Okay, understand? Now, live good. Live good yang mana satu itu? Yang mana satu live good tu? Tanda ini ke? Tanda ini ke? Tanda ini ke? Tuan-tuan bayar dengan nilai yang tuan-tuan dapat. Yang mana satu? Lebih besar? Sama? Atau lebih kecil? Tuan-tuan tidak boleh jawab ya? Remember yang Sibu dah ajar banyak kali dah. Sibu dah ajar banyak kali dah. What is live good? Kita ada model yang biasa. Model biasa. Model live good. Model biasa ialah syarikat-syarikat MLM. Bermula daripada Amway. Amway dah berapa puluh tahun dah. Sejak tahun 50 ke 40 macam itulah. Amway sudah puluhan tahun dah Amway tu kan. Ini bapa segala MLM ni. Sampailah ke hari ini syarikat-syarikat yang baru tumbuh pun menggunakan cara biasa. Model biasa. Tapi Live Good ni dia menggunakan model yang lain. Model baru ni. Live Good buat model baru. Nah, kalau syarikat biasa, Amway ke apa, syarikat yang biasa, mereka itu akan mark up the price.
produk-produk yang dijual oleh syarikat Amway ke, Herbalife ke, kan, apa-apa syarikat lah, Elken ke, New Skin ke, apa saja dalam kategori MLM punya syarikat, dia mesti markup the price. Dia mesti naikkan harga daripada harga kilang. Dan markup itu kadang-kadang markup sampai 10 kali ganda. Harga kilang itu dinaikkan sampai 10 kali ganda. Syarikat MLM memang macam tu. 10 kali ganda. Tuan-tuan tak tahu Apa lagi syarikat yang menggunakan sistem binary? Syarikat yang menggunakan sistem binary, dia akan markup kadang-kadang lebih 10 kali ganda. So ini cara biasa. This is the normal way. Semua syarikat MLM begitu. Dia mesti markup the price. Sebab nak bayar apa? Nak bayar bonus. Nak bayar bonus lah. Kan? Nak bayar bonusnya pasal. Now, ini tidak apa selagi harga produk itu jangan sampai harganya macam tadi itu. Jangan sampai nilai produk itu kan kurang ataupun kurang daripada nilai ringgit yang kita bayar. Kita tidak mau dia kurang. Setidak-tidaknya sama nilai ataupun lebih banyak nilai produk itu berbanding apa yang kita bayar. Itu yang kita nak begitu. Jadi tuan-tuan tengoklah harga produk Amway, harga produk New Skin, harga produk Herbalife. Nilaikan sendirilah tuan-tuan. Produk itu sesuai tak harganya dengan dia punya manfaat yang tuan-tuan dapat? Kalau sesuai, okey lah. Now, datang pula Live Good. Datang Live Good. Live Good kata, oh tak bagus tu. Apa yang Amway buat, New Skin buat, Herbalife buat, itu semua tak bagus. Kan? Live Good baru muncul ni kan. Setahun dah muncul kan. Live Good pun kata macam tu kan. Model tu model biasa tak bagus. Kan? Model yang ada kezaliman dalamnya. Siapa kata? Live Good kata. Live Good kata ni. Jadi kami buat satu model yang baru. Model barulah. Tidak mau ikut model macam Amway, macam syarikat-syarikat biasa tu. Kerana di sana masih ada kezaliman. Kezaliman dari mana? Dari mana kezaliman tu? Yang tu yang markup tu. Ini markup ni. Markup ni sampai 10 kali ganda ni zalim ni. Siapa kata? Live Good kata. Kan? Board of Director kita kata lah. Ben Greenski kata. Kan? Noder Kazan kata. Sebab itu dia buat pembaruan kepada sistem MLM. Jadi Live Good yang pertama yang buat sistem baru ini yang tidak markup the price. Tidak markup sampai 10 kali ganda macam ni. So apa yang Live Good buat ialah dia perkenalkan satu sistem yang dipanggil membership model. Membership model. Dalam industri MLM. Tidak ada company yang pernah buat ni. Live Good lah yang pertama buat. But membership model ni bukanlah pertama kali diperkenalkan di dunia. Ya, pertama kali dalam MLM. Dalam MLM, yes, Live Good pertama. Tapi kalau di dunia perniagaan, tidak. Di dunia perniagaan sudah lama orang buat. Model ni sudah lama orang buat. Banyak, dah ratusan ribuan company dah buat dah.
Bukan satu, ribuan company dah buat dah model macam tu. Tapi bukan dalam industri MLM. Amazon buat, tapi Amazon ni bukan MLM. Dia punya perniagaan ialah Amazon ni, perniagaan dia lah, dia ada membership. YouTube ada membership. Netflix ada membership. Semua ini adalah membership. Hotel yang ada beberapa cawangan dia buat membership. Klub golf, dia buat membership. Ada beribu-ribu syarikat di dunia yang buat club membership sebagai perniagaan dia. Is it wrong? Is it illegal? Adakah itu haram? Tidak. Dia tetap halal. Membership, dan nothing wrong with membership. Dari segi agama, dari segi legality kerajaan, benda itu bagus, baik. Bernilai untuk masyarakat, ada manfaat untuk masyarakat. Jadi membership itu tidak salah, tuan-tuan. Siapa kata membership itu salah? Siapa berani kata macam tu? Okay, so selagi dia punya panduan tadi, remember this thing. Remember this thing. Membership itu tidak salah, tapi kalau membership itu dia menggunakan nilai manfaat jadi member, nilai manfaat jadi member tu, dengan wang yang dibayar untuk jadi member. Kalau ini bentuknya, this is good. Halal, bagus, legal. Atau yang begini pun okey. Sama nilai. Nilai jadi member tu sama nilai dengan wang yang dibayar. Ini okey, halal, legal. Nah, kalau dia menggunakan ini, nilai manfaatnya kecil berbanding dengan wang yang kita bayar. Nah, ini tak boleh. Ini yang dipanggil skim cepat kaya, ini yang dipanggil skim piramid, ini yang dipanggil skim Pak Mantelo. Kalau membership itu nilainya terlalu kecil berbanding dengan wang yang kita bayar, then tak boleh lah. Itu yang tak boleh. Sebab itu dah jadi headhunting. Headhunting lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena tengok dia punya konteks. Konteksnya apa? Kan, bukan membership itu tak boleh, boleh. Tetapi tengok konteksnya. Yang mana tu? Yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke? Kalau yang ni memang tak boleh. Sebab ini dipanggil headhunting. Sebab orang akan rugi, tuan-tuan. Dia nilai dapat kecil je, dia bayar banyak. Kan, jadi tidak sepadan dengan dia bayar, tuan. Jadi itu ada kezaliman dalam urus niaga itu. Itu jadi unsur-unsur kejahatan. Unsur-unsur kejahatan. Tidak boleh kita amalkan benda itu dan tidak boleh kita promote bisnes yang berbentuk seperti itu. Tidak boleh. Now, sekarang tuan-tuan nilaikan live good. Tuan-tuan sekarang dah faham macam mana nak menilai sesuatu itu. Kita nilaikan live good.
you are paying 50 ringgit ataupun 9.95 per month. Okay, per month. Dan tuan-tuan dapat nilai sebelah sini. Ini duit. Okay. Ini duit. Malam ni panjang cerita juga ni, tuan, sebab saya pun nak sampaikan pasal apa nama KPI tu. Okay. Tapi ini oleh kerana ada orang tanya, saya pun kena jawab ni, tuan. Okay. Kalau tidak jadi fitnah ni. Kalau tidak dihuraikan jadi fitnah. Kan? Fitnah itu lebih berat dia punya dosa dia daripada membunuh orang. Okay. So very evil. Kan? Okay, jadi kita kena jelaskan ni supaya tidak fitnah tidak merebak. Kan? So yang kita dapat apa? Yang kita dapat ialah 75%. Kita dapat wholesale price. Ini nilai yang tuan-tuan dapat daripada ini. Okay, jadi mana besar ni? Ini besar ke ini yang besar? Kalau ini besar, then okay. Our business is good. Our business is good. Tapi kalau ini yang besar, ini yang kecil, our business is not good. Bisnes kita tidak bagus. Bisnes kita ni miskin cepat kaya. Okay. Now, tuan-tuan, satu produk kita ada untung maybe around 75% tu maybe around, katalah kita boleh untung $30. Contoh. Okay. $30. Ini contoh saja. Satu produk kita untung $30 disebabkan kita dapat harga wholesale. Kita bayar sebulan hanya $9.95. Tapi kita dapat jimat duit kita $30. Okay, dengan perbandingan ini saja bermakna bisnes kita ini adalah bisnes yang bagus. Because we are saving money more than what we pay. Okay, tapi sebenarnya dalam Live Good ini kita lebih 30. Lebih 30. Okay. Ada produk kita jimat $50. Nah, itu satu produk. Kalau kita beli produk sampai 3 produk, kita dah jimat ratusan ringgit. Ratusan ringgit yang kita jimat. Okay. Berbanding kita guna cara Amway. Berbanding kita guna cara New Skin. Berbanding kita guna cara Herbalife. Berbanding kita guna cara Shaklee. Okay. Berbanding kita guna cara Forever Living. Ini kan ramai di Malaysia ini orang buat bisnes tu kan. Dan cara Usana. Itu semua MLM. Dan mereka itu markup the price. Tuan-tuan tidak dapat harga wholesale, tidak. Okay. Cuba kalau mereka ubah kepada cara Live Good, berapa banyak dia punya ahli-ahli dapat jimat duit diorang tu. Okay. So our business model Live Good ini jauh lebih bagus daripada mana-mana syarikat. Kita menjimatkan wang ahli-ahli kita. Okay. Jadi dalam Live Good tidak ada kezaliman. Kita banteras kezaliman tu. Kita hapuskan kezaliman tu. Kezaliman apa? Yang markup price tu. Okay. So our business is very, very good, tuan-tuan. Dia dalam kategori bisnes yang tersangat bagus. Okay. Tersangat bagus. You are in a company. Sebab itulah 1 juta orang join dalam 1 bulan, 1 tahun. 1 juta orang join. Because orang-orang yang sudah merasai kezaliman dalam syarikat-syarikat lain tu, dia tengok, bagus aku pergi ke Live Good, aku dapat produk kualiti bagus tapi harga lebih murah, jauh lebih murah daripada aku beli syarikat ni. Itu yang pindah satu kapal.
satu kapal pindah. Kan? Satu grup dia pindah daripada MW itu masuk sini kan. Dia satu grup. Marah orang MW. Kan? Okay, so understand. Jangan tuan-tuan tersalah explain dengan orang ke. Tuan-tuan kena faham, kena understand. Industri kita, syarikat kita, model kita ni tidak ada syarikat lain pernah buat. This is new. Benda ini baru, tuan-tuan. Benda ini baru. Now, yang dilarang tadi itu yang saya kata, tuan-tuan. Kalau orang buat membership, bayar membership, tapi dia tak ada nilai. Tidak ada nilai. Bayar duit. Jadi member. Apa manfaat jadi member? Tak ada. Tidak ada manfaat apa-apa. Jadi ini dilarang. Dan inilah ustaz-ustaz kan, ustaz-ustaz tak payah sebut nama lah. Ya, ustaz itu yang tulis dalam dia punya tulisan dalam Facebook apa tu mengatakan benda ini tidak syar'i. Kan? Tidak syar'i maksudnya tidak mengikut hukum. Yes, sebab ini piramid tuan-tuan. Saya pun dah berjelaskan ini piramid ni. Ini skim cepat kaya ni. Sebab tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Jadi member tu tidak ada nilainya apa-apa. Okay, macam kita. Okay, kalau Live Good, contoh Live Good. Kita ada member yang dipanggil retail customer. Retail customer ni free. Kita tidak charge apa-apa. Sebab tidak ada manfaat apa-apa. Tuan-tuan kena bayar dengan harga retail. Kalau nak beli barang, harga retail lah. Tidak ada manfaat apa-apa. So kita tidak charge apa-apa. It's free. No need to pay anything. Nak jadi member retail customer? Jadi ya. Tak boleh bayar apa-apa. Just register for free. Tapi kalau tuan-tuan nak jadikan member yang 75% wholesale price, ini ada nilai tuan-tuan. Ini ada nilai wang ni, ada nilai value dia besar, 75%. Banyak tuan-tuan beli jimat. So dia tidak boleh free. Sebab ini lebih bagus model ini daripada model biasa. Kalau model biasa kita markup price. Markup price zalim tuan-tuan. Zalim kenapa? Sebab leader-leader yang untung. Kalau markup price, leader-leader yang untung. Tapi yang consumer rugi ya. Sebab dia dah bayar harga yang mahal. Tapi kalau Live Good, dia tidak markup price. Jadi orang consumer tidak payah bayar harga mahal. Jadi kezaliman dihapuskan. Do you understand? Okay, jadi tengok konteks. Bila ada ustaz kata tu, tengok konteks dia apa. Dia merujuk kepada apa. Dia tidak boleh merujuk kepada Live Good punya membership. Tidak boleh. Sebab berbeza. Kita ni ada nilai. Ada nilai membership tu. Dan nilai yang customer kita dapat lebih besar daripada nilai yang dibayar tu. Lebih besar, jauh lebih besar. Okay, so understand? Panjang ni saya pun cerita ni. Soalan tu saya pun jawab panjang ni. Okay, kalau tak faham lagi, saya pun heran. Okay, you should understand. Okay, so kita masuk bab seterusnya. So malam ni punya cerita. Tadi tu menjawab soalan tu tuan. Menjawab soalan tu. Menjawab soalan dalam WhatsApp.